الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadyan wa dallan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min Fatimata karramallahu wajhaha kanat iza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi wa kana iza dakhala alaiha qamat ilaihi fa akhadhat biyadihi faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha atau kama qala. Hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah karramallahu wajhaha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah tengok satu orang pun yang mirip ataupun yang serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi sopan, dari segi tenang, dan dari segi sabar. Melainkan yang paling serupa dengan Nabi ialah anak Nabi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni dia isteri Nabi, dia mak tiri kepada Fatimah. So Nabi, anak-anak dia semua dengan Khadijah aja. Isteri lain daripada Khadijah semua tak ada anak. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia cerita tentang Fatimah anak tiri dia. Dia kata dia duk perhati tengok Fatimah anak tiri dia ni, anak Nabi, anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Fatimah ni saling tak tumpah macam Nabi. Mirip ataupun persamaan itu dari segi samtan wa hadyan wa dallan. Dari segi sopan santunnya, dari segi tenangnya, dan dari segi kesabarannya. Apa yang ada pada Nabi ada pada Fatimah. Kata Aisyah, kanat iza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisi. Aisyah kata benda ni dapat dilihat jelas apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha. Nabi duduk dalam majlis ke, dalam rumah ke, kalau Fatimah mai
qama ilaiha, Nabi bangkit respect Fatimah ini. Oh, dia sampai macam tu. Tuan yang kata Nabi SAW, hubungan kekeluargaan dia dengan bini, dengan isteri, dengan anak-anak ni, dia macam tu. Dia satu orang yang sangat bersopan. Anak masuk mai, dia bangkit berdiri. Respect Nabi SAW walau pada anak. Aisyah duk perhati benda ni. Aisyah ni, she's very observant. Dia ni sangat observe semua benda. Dia perhati. Maka dia di antara isteri dan sahabat Nabi yang banyak merekodkan hadis daripada Nabi SAW. Pasal dia ni very observant. Dia perhati semua benda. Dia kata bila Fatimah mai, Nabi bangkit, Nabi berdiri. Fa'akhaza biyadiha, Nabi pegang tangan Fatimah anak dia ni, wa qabbalaha, Nabi sayang, Nabi cium Fatimah ini. Wa ajlasaha fi majlisih, Nabi bagi duduk dalam majlis dia, duduk sebelah dia. Demikian juga kata Aisyah, wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi fa akhazat biyadihi faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Demikian juga sebaliknya. Kalau sekiranya Nabi SAW pi di rumah Fatimah, Fatimah buat macam mana Nabi buat ke dia. Nabi sampai aja qamat ilaihi, Fatimah bangkit berdiri, hormat bapa dia. Fa akhazat biyadih, pegang tangan Nabi. Fa qabbalathu, dia cium, dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlasathu fi majlisiha, dia bagi Nabi duduk sama dengan dia. Macam mana Nabi layan anak dia, macam tu anak dia layan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Fatimah ni betul-betul mengingatkan dia kepada Nabi. Kita ingat balik, kita pernah baca hadis ketika Nabi nazak sakit menjelang wafat. Nabi panggil Fatimah mai. Fatimah ni duk menangis. Nabi panggil dia, Nabi bisik sesuatu pada dia. Dan Nabi bisik sesuatu pada dia, dia senyum. Apa yang berlaku di antara Nabi dengan Fatimah anak dia ni menyebabkan Aisyah isteri Nabi ni jadi satu question mark. Jadi dia nak tahu apa hal antara dua beranak ni. Tadi teriak, tadi menangis, Nabi panggil mai, Nabi bisik sesuatu, lepas tu dia senyum. Aisyah tanya kepada Fatimah, dia kata apa hal antara hampa dua beranak? Fatimah kata, aku tidak boleh buka rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak cerita. Sehinggalah apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tak puas hati, tanya lagi Fatimah ni. Dia kata, apa benda yang dibisikkan oleh Nabi dekat engkau dulu? Baru Fatimah abang, dia kata bapak bagi tahu, kata tak lama lepas bapak mati, saya akan mati. Ada riwayat kata 6 bulan, maka mati Fatimah radhiyallahu anha. Tak ada sakit, tak ada apa. Betul apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu halnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin nahar, la yukallimuni wa la ukallimuh hatta ata suqa bani Qainuqa fajalasa bi fina'i baiti Fatimah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam athamma luka fahabasathu syai'an fazanantu annaha tughassiluh.
Faja'a yashtaddu hatta 'anaqahu wa qabbalahu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahbibhu wa ahibba man yuhibbuh. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar waktu tengah hari. Nabi tak bercakap apa. Nabi pergi ke pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni satu suku daripada Yahudi Madinah. Mereka ada kawasan market mereka. Tuan, Yahudi ni daripada dulu, daripada zaman Nabi sampai kelar ni, mereka orang bisnes. Mereka orang bisnes. Sebab sampai lah ni mereka kontrol ekonomi dunia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari, tengah-tengah hari rembang, Nabi keluar, Nabi pergi ke pasar Bani Qainuqa. Selesai urusan Nabi di pasar, Nabi balik mai duduk di halaman rumah Fatimah. Rumah Fatimah tuan-tuan tang mana? Kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ni, makam Nabi. Okey. Belah balik nu, belah depan balik nu makam Nabi yang kita lepas semayang di Raudah, kita berjalan nak pi menghala ke pintu Baqi'. Kita lintas makam Nabi, kita bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu balik depan. Balik belakang, balik sini, kalau tuan-tuan pergi tengok, dia ada satu pangkin. Dia ada satu platform. Dia raise bagi tinggi macam tu, dia duk jadi rak Quran lah ni. Di situ rumah Fatimah dulu. Di situ rumah Fatimah dengan Ali ibni Abi Talib. Di situ. Dalam balik belakang rak Quran tu, dia ada satu, dia panggil mihrab tahajud, dia panggil. Tak nampak lah sebab dia bubuh rak Quran. Di belakang tu dulu dia ada satu tempat dipanggil mihrab tahajud. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kerap sembahyang tahajud di situ. Ambil sempena Nabi selalu sembahyang di situ, maka dia panggil mihrab tahajud situ. Hadis ni cerita, dia kata Nabi SAW lepas selesai urusan dia di pasar, dia balik mai. Dia kata bifina'i baiti Fatimah, di halaman rumah Fatimah di kawasan tu. Faqala Nabi SAW, Nabi kata asamma luka. Nabi kata, mana dia budak-budak nakai ni? Mana budak nakai ni? Nabi kata luka tu maksudnya budak kecil. Nakai lah budak-budak. Kalau tak nakai, itu orang dewasa. Bila nakai tu budak. Nabi balik mai di depan rumah Fatimah. Di depan rumah Fatimah Nabi kata asamma luka. Nabi kata, mana dia budak nakai ni? Mana budak nakai ni? Budak nakai itu ditujukan kepada cucu Nabi yang bernama Hasan bin Sayyidina Ali. Oh, Nabi, kalau kita tengok dalam banyak hadis, Nabi dengan cucu ni habis hati. Tengah khutbah Jumaat, nampak di halaman tu cucu main rebah. Nabi turun daripada mimbar pergi angkat cucu, naik balik atas mimbar, sambung khutbah. Sayang dia lagu tu. Nabi balik ke rumah. Kalau cucu ada di rumah, Nabi balik ke rumah. Dalam satu hadis cerita, satu Arab Badui, nama dia Al-Aqra' bin Habis. Nama dia bin Habis. Al-Aqra' bin Habis, nama Badui ni. Dia ikut Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, cucu ni yang kata Hasan dengan Husain ni dua ni, Nabi habis hati. Lari main, Nabi peluk, Nabi dukung, Nabi cium cucu ni. Al-Aqra' bin Habis Badui ni bila tengok Nabi macam tu punya penyayang kepada cucu, dia kata dekat Nabi, dia kata, indi asyratan minal awlad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku ada 10 orang anak, sekong pun aku tak pernah cium. Dia kata Badui.
Kasar. Indi 'ashratan minal aulad, aku ada 10 anak, dia kata. Seorang pun aku tak pernah cium. Nabi senyum dekat dia. Nabi kata, man la yarham la yurham. Nabi kata, siapa yang tak ada rasa kasih kepada orang, Allah tidak kasih dia. Sengap dia. Ini hadis-hadis yang nak menceritakan tentang Nabi dan hubungan kekeluargaan dia dengan anak menantu cucu dia. Begitu. So hadis yang kita baca ni, Nabi lepas pi selesai urusan di pasar Bani Qainuqa, Nabi balik mai duduk di depan rumah Fatimah. Nabi melawak dah. Nabi kata, asamma luka, asamma luka. Mana dia ni cucu budak nakal ni, mana dia, mana dia? Kata Abu Hurairah, fahabasathu syai'an fazannantu annaha tughassiluh. Nabi panggil, cucu tak keluar. Abu Hurairah kata, aku rasa ada something yang menahan, yang menghalang cucu ni daripada keluar. Kata Abu Hurairah, fazannantu, aku rasa annaha tughassiluh, mungkin Fatimah tengah duk bagi mandi kot Hasan ini. Ini komen daripada Abu Hurairah. Lepas bila Nabi sebut tak keluar mai, maka Abu Hurairah kata, mungkin budak-budak ni mak dia tengah duk bagi mandi kot, tu pasal tak keluar. Faja'a yashtaddu, tiba-tiba keluar mai yang kata Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Nabi kecil ni, meluru. Yashtaddu maksudnya keluar macam tergesa-gesa, lari mai dekat Nabi, hatta anaqahu wa qabbalahu. Nabi depa tangan sambut cucu ni, peluk, cium cucu ni macam tak jumpa lama, padahal duduk belakang rumah je. Kasih sayang Nabi pada budak-budak ni macam tu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahbibhu wa ahibba man yuhibbuh. Nabi terus doa. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah cucu aku ni. Kita pernah tak minta kat Tuhan, suruh Tuhan sayang anak kita, cucu kita? Kita sayang, tapi tak pernah minta Tuhan sayang dia. Nabi SAW sayang dia kepada cucu ni, dia macam tu doa, Allahumma ahbibhu, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah cucu aku ni. Wa ahibba man yuhibbuh, dan sayanglah orang yang sayang dia. Itu sebab Nabi SAW bagi tahu. Nabi kata apa? Nabi kata, aku mati, aku tinggal apa dia? Satu, Quran, kitab Allah. Yang kedua apa dia? Wa sunnatan Nabi, sunnah Nabi, hadis Nabi SAW. Yang ketiga, wa ahla baiti, dan keluarga aku. Jadi kita dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, kita tune bagi biasa selawat ni. Kita tak mau selawat sallallahu alaihi wasallam saja, tapi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selawat Allah ke atasnya, yakni ke atas Nabi, wa ala alihi, dan ke atas keluarga dia, wasallam. Pasal apa? Pasal perintah suruh kita doa kepada keluarga Nabi ini, perintah daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis riwayat daripada Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam talaqqa Ja'far bin Abi Talib faltazamahu wa qabbala ma baina 'ainaihi, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud. Daripada Asy-Sya'bi, dia kata Nabi SAW bila berjumpa dengan Ja'far bin Abi Talib. Siapa tuan-tuan Ja'far bin Abi Talib ni? Siapa? Ja'far bin Abi Talib, adik Sayyidina Ali bin Abi Talib, adik. Apa cerita besar yang ada kepada Ja'far bin Abi Talib ni? Apa satu cerita besar ada dekat dia? Dia antara korban di dalam perang Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Di Jordan hari ni. Dan kita kalau pergi ziarah Jordan ni, tempat wajib akan pergi ziarah Mu'tah. Dulu perang jadi di situ.
yang mewakili Nabi dalam perang itu ialah Zaid bin Harisah. Siapa dia ni? Anak angkat Nabi. Yang mewakili Nabi dalam perang itu siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia ni? Sepupu Nabi, adik Sidina Ali. Yang mewakili Nabi dalam perang ni siapa dia? Abdullah bin Abi Rawahah, sahabat besar Nabi. Yang mewakili Nabi di dalam perang ni siapa dia? Khalid Al-Walid. Perang jadi di Mu'tah, di Jordan tu. Nabi duk ada di Madinah. Berakhir perang dengan gugur syahid, nama-nama yang kita sebut tadi. Siapa pun tak tahu lagi. Jibril main bagi tahu dekat Nabi. Jibril main habang, dia kata, ya Rasulullah, Zaid bin Harisah sudah syahid. Ya Rasulullah, Ja'far bin Abi Talib sudah syahid. Ya Rasulullah, Abdullah bin Abi Rawahah sudah syahid. Nabi bagi tahu kepada sahabat on the spot masa tu juga. Dan Nabi bagi tahu tu mengikut sequence, mengikut susunan yang mati ni. Bendera dipegang oleh Zaid bin Harisah, tangan dia kena tetap. Sebelum bendera tu jatuh, disambak oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia pula kena tetap. Sebelum jatuh, disambak oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Gugur mereka ni mengikut sequence tu, dan Nabi bagi tahu mengikut susunan itu. Lepas tu baru dapat confirmation daripada utusan yang sampai. Jibril awal-awal sudah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib, adik Sidina Ali ni, sepupu Nabi ni, dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Dalam bahasa Arab, tayrun makna dia burung, bird, tayrun. Tayyar dipanggil kepada dia Ja'far At-Tayyar. Pasal apa? Pasal dia mati tangan kudung habis. Belakang dia tinggal tulang rangka, dicincang oleh musuh di dalam perang Mu'tah. Jibril main habang dekat Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, Ja'far bin Abi Talib, dia ni Ja'far At-Tayyar, sebab di syurga Allah akan bagi ganti tangan yang putih itu dengan sayap. Maka dia dipanggil Ja'far At-Tayyar. Nabi SAW dengan Ja'far ni Nabi cukup sayang, sepupu dia. Kata hadis riwayat Asy-Sya'bi ni, dia kata anna Nabi SAW talaqqa Ja'far ibn Abi Talib. Nabi jumpa Ja'far bin Abi Talib, faltazamahu, Nabi peluk dia, wa qabbala ma baina ainai, Nabi cium dai di antara dua pelupuk mata dia. Saya nak fokus pada malam ni, dia cerita cium ni. Dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qulna ya Rasulullah ayanhani ba'duna li ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Qulna ayu'aniqu ba'duna ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la, walakin tasafahu, atau kama qala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, kami tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayanhani ba'duna li ba'din, adakah kami bila jumpa sama-sama kami boleh hormat dalam bentuk bongkok badan macam Jepun tu? Sahabat tanya Nabi, macam mana cara kita nak show respect bila kita jumpa sama-sama kita? Adakah boleh kita bila jumpa sama-sama kita tunduk bongkok badan macam mana Jepun, Korea dok buat tu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Nabi kata tak boleh. Itu bukan cara Islam.
qulna ayu'aniqu ba'duna ba'da. Anas bin Malik tanya lagi, ya Rasulullah, adakah kami bila jumpa kami nak berpeluk di antara satu sama lain? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata tak. Walakin tasafahu. Nabi kata tapi yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah apabila Islam dengan Islam jumpa, berjabat tangan. Itu yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Islam sudah ada satu package yang komplit. Kita tidak perlu tiru orang. Kita Islam yang mai dekat kita melalui Quran, melalui hadis Nabi SAW sudah komplit. Orang Islam tidak perlu lagi ambil budaya lain, ambil amalan masyarakat lain untuk kita apply dalam masyarakat kita. Tak perlu lagi, pasal package Islam sudah komplit. Maka bila jumpa sama-sama orang Islam ni, tasafahu, musafahah, jabat tangan. Itu Islam aja. Tidak disuruh peluk ni, dia ada dalam hadis lain. Hadis lain ni dia cerita apa? Apabila kita dengan sahabat kita ni lama tak jumpa. Satu. Dalam satu hadis lain, bila kita jumpa sahabat kita yang baru balik daripada tanah suci, baru balik daripada buat haji, baru balik daripada buat umrah dan sebagainya, sunat peluk. Sunat peluk. Ni sampai maghrib tak saya jumpa peluk, lepas Aisyah nak peluk lagi. Dan dia ni dia LGBT. Kita pun suspend kalau dulu tak sah peluk dah, ni nak peluk lagi, kita mula nak lari daripada dia. Nampak LGBT dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dia beritahu apa? Dia kata just satu shake hand, satu musafahah, satu jabat tangan, itu Islam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa dzakara qissah wa qala fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, dia cerita satu cerita panjang. Lepas tu tang hujung dia kata fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kemudian kami mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami cium tangan Nabi. Daripada hadis-hadis ni semua yang kita baca ni dapat disimpulkan bahawa cium ni adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma dia ada detail dia ada perincian dia. Berdasarkan satu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dia buat satu yang cantik dalam juzuk 13 muka surat 129 sampai 131 saya baca tadi. Dia buat main ringkasan. Dia kata cium ni ada macam-macam cara. Satu, dia kata cium anak. Bila kita ni ibu bapa nak cium anak, maka ciumnya di pipi, dia kata. Yang kedua, dia kata cium ibu bapa. Kita anak, kita nak cium mak bapa kita, maka ciumnya di kepala, dia kata. Yang ini semua sabit daripada hadis. Yang ketiga, kalau cium saudara se-Islam, maka ciumnya di dahi, di antara dua mata. Cium sini. Abu Bakar As-Siddiq pada pagi Nabi wafat, dia duduk di Sunuh. Abu Bakar ni rumah dia ada banyak rumah. Satu rumah dia, kalau kita pergi Masjid Nabawi hari ni, kita duduk di belah depan dekat dengan Raudhah, kita tengok balik kanan. Dia pintu balik kanan, ujung sekali dia panggil Babus Salam. Tepi Babus Salam tu, kalau tuan-tuan pi dan perhati tengok, sampai hari ni pun dikekalkan, dia punya ceiling dia rendah di situ. Pi tengok. Ceiling, bukan pi malam ni lah, nanti bila-bila pi. Ceiling dia tu rendah. Di situ dia panggil
Khawqah Abu Bakar. Khawqah ni maksudnya tingkap-tingkap. Khawqah Abu Bakar maksudnya apa dia? Situ rumah Sayyidina Abu Bakar dulu, dan disitulah berlaku insiden yang direkodkan dia dalam hadis. Sayyidina Abu Bakar baca Quran, Yahudi perempuan dengan anak-anak dia lalu duduk dengar sampai menangis di Khawqah. Sampai hari ni Saudi simpan tempat tu, pasal itu kenangan rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu satu. Lagi satu, rumah dia di Sunuh. Sunuh tu dekat dengan Masjid Quba. Satu masjid yang kita wajib akan pergi ziarah bila kita pergi sana, Masjid Quba. Masjid yang Nabi seminggu sekali hari Sabtu, by hook or by crook, Nabi akan pergi semayang di sana. Setidak-tidaknya semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, Nabi balik. Dalam hadis kata kalau ada kenderaan, Nabi pergi dengan kenderaan. Kalau tak ada, Nabi berjalan kaki. Kok mana cerita pun, seminggu sekali Nabi pergi semayang di Masjid Quba. Pasal apa? Pasal dia ada satu sentimental value. Dia adalah masjid ussisa ala taqwa, masjid yang dibina di atas dasar taqwa kepada Allah. Dia masjid pertama. Bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Nabi masuk saja border Madinah, di situ Nabi kata kita buat masjid. Itulah Masjid Quba. Bagi orang yang ada duit duk pergi umrah tiap-tiap tahun, jangan sekali-kali cakap kata apa, aku tak pergi dah kot ziarah ni pasal aku tiap-tiap tahun duk mai dah, pergi mai nak pergi Masjid Quba, pergi mai nak pergi Masjid Quba. Aku dah tahu dah hampa pergi ya. Oh, dia silap. Kalau dia mai setahun sekali, Nabi seminggu sekali duk pergi sembahyang di Masjid Quba. Bukan soal kita pernah pergi, bukan soal kita pernah tengok, bukan soal itu, tetapi soalnya Nabi SAW sayang Masjid Quba. Nabi pi kok mana cerita pun, susah payah apa, Nabi pi, Nabi semayang, Nabi balik. Apatah lagi kita yang setahun, 2-3 tahun, 4-5 tahun sekali pi. Jangan lepas semayang di Masjid Quba ini. Sunuh ni nama satu tempat dekat dengan Quba. Pagi Nabi wafat, Abu Bakar ada di rumah dia yang di Sunuh ni, yang dekat dengan Quba. Bila sampai dekat dia berita kata Nabi wafat, dia tak cakap banyak, sengap sunyi, mulut sepatah apa pun tak kata, pegang satu kuda, mai di rumah Nabi. Mai masuk, tengok-tengok betul Nabi dah wafat. Duk dibaringkan di atas satu pangkin. Dia sampai, dia buka kain yang tutup wajah Nabi, dia pegang muka Nabi, dia cium baina ainaihi, dia antara dua pelupuk mata Nabi. Dia cium ni, dia kata bi abi anta wa ummi, demi mak ayah aku tebus engkau ya Rasulullah. Aku tak sanggup kehilangan kau. Nak ceritanya apa dia? Tempat cium di kalangan saudara sesama Islam ini ialah baina ainai, di dahi, di antara dua mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ni, dia kata yang keempat, cium orang saleh, orang alim, orang-orang yang bagus-bagus, ciumnya di tangan, dia kata. Yang kelima, cium isteri di ... Tak payah abang, itu semua orang tahu. Di dalam kitab ni dia kata cium isteri di mulut, dia kata. Dan yang keenam, cium yang dilarang, dia kata. Apa dia? Cium tangan orang zalim, dilarang. Orang zalim, dia ni bad record, lain ketak banyak dia ni. Dia mai, walau dia orang besar mana sekalipun, Islam melarang cium tangan dia. Pasal apa? Boleh menyebabkan dia bertambah angkuh dan dia rasa zalim dia tu betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma dalam kes yang terpencil, dalam sebuah hadis riwayat daripada Usaid bin Hudair, yakni rajul minal ansar radhiyallahu anhu, qala bainama huwa yuhaddithul qaum wa kana fihi mizahun baina yudhikuhum fatta'anahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'ud faqala asbirni faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istabir qala inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ini kes terpencil yang tidak boleh dibuat contoh. Daripada Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, dia sahabat Ansar, dia orang Madinah. Dia kata bainama huwa yuhadditsul qaum, satu hari Nabi tengah duk bercakap di depan sahabat-sahabat. Wa kana fihi mizahun baina yudhikuhum, tiba-tiba tak apa ke cerita di kalangan sahabat ni bunyi gelak. Nabi duk bercakap, satu joker manakah, satu pak lawak manakah, dia pergi buat satu lawak, orang pakat gelak. Fatta'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'ud. Nabi duk pegang tungkat. Nabi tahu ni joker ni ada buat lawak ni. Nabi dengan tungkat dia, Nabi jolok rusuk dia. Nabi jolok rusuk dia. Hang ni aku duk bercakap serius, Nabi duk buat lawak. Nabi jolok dia lagu tu. Faqala asbirni, bila dia kena jolok dengan tungkat Nabi, dia ni yang kata joker ni. Dia kata dekat Nabi, dia kata aku nak balas balik. Oi. Nabi bukan buat bagi sakit, Nabi jolok dia pasal dia ni joker. Dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam asbirni. Dia kata aku nak balas balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam istabir. Nabi kata silakan. Ini dalam Islam dia panggil qisas. Qisas ni kita faham, bila sebut qisas ni maksud kalau bunuh orang, bunuh balas. Dalam Islam qisas bukan terhad kepada tafsiran itu sahaja. Qisas dalam Islam ni maksudnya setimpal. Kalau kita tak pasal-pasal pergi demah satu orang patah gigi sepuntung, dia boleh qisas kita gigi sepuntung patah. Dia demah kita patah 2 puntung, dia pula sepuntung lagi. Lala rongoh dua orang sekali. Itu qisas. Al-jurhu bil jurhi, dia kata luka dengan luka. Kita pergi buat lagu mana ke, pergi duk gawang-gawang pisau, rap kata kena, terkoyak kulit dia 2 inci. Dia boleh qisas kita dengan melukakan kita pada kadar 2 inci. Ini qisas. Ni yang kata sahabat joker ni tadi ni, dia ni apabila Nabi SAW jolok dia bi'ud dengan satu kayu, kena dia kata ya Rasulullah aku nak balas balik. Nabi gentleman. Nabi kata istabir. Nabi kata silakan. Kalau aku buat salah, kalau tak puas hati, kalau nak balas balik, tafadhal. Mai, Nabi kata. Qala inna alayka qamisan wa laysa alayya qamis. Dia kata tadi tuan jolok saya tadi, saya tak pakai baju. Tuan pakai baju, tolong angkat baju, saya nak jolok. Dia ni kalau ada sama dengan kita, backhand lah sekarang. Dengan Nabi, dia pergi cakap lagu tu. Sudahlah dia kata dekat Nabi, dia nak balas balik, sahabat lain dah jegir biji mata dah, dia ni awak. Nabi kata silakan, dia kata pula dekat Nabi, dia kata tuan jolok saya tadi, saya tak pakai baju. Saya nak jolok tuan balik, tolong angkat baju. Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisih. Nabi angkat baju dia. Nah, jolok. Tu dia yang kata Nabi, tuan-tuan. Dia macam tu. Angkat. Fahtadhanahu, bila Nabi angkat dia terkam di dekat Nabi. Fahtadhanahu, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu nak main smackdown pula dengan Nabi. Wa ja'ala yuqabbilu kashhah, dan dia cium perut di antara ni belah rusuk Nabi. Kashha ni, kashhun ni maksudnya tempat, area di antara pusat ke tulang belakang, itu dipanggil kashhun. Bila Nabi angkat aja baju, dia sabu pergi dekat Nabi, dia peluk Nabi, dia cium di kawasan tu. Maknanya di rusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kata dia, innama aradtu hadza ya Rasulullah, saya
nak buat yang ni aja, bukan nak jolok dengan kayu, nak cium perut Nabi aja. Tuan-tuan, kegilaan orang dekat seseorang ni macam-macam cara. Macam-macam cara. Dia syok, dia idolize satu-satu orang ni, dia nak express kesukaan dia tu macam-macam cara. Hak lagu buat postcard hantar, lagu zaman tahun 80-an dulu. Hak buat lagu lah, SMS hantar, kita tulis itu, saudara, saya betul-betul mengkagumi saudara. Kau ni pun tengok ni siapa ni, jawab balik siapa ni. Saya hanyalah peminat yang tidak dikenali. Ni karut lah, dia duk main lagu tu. Dia duk main macam ni, dia duk main macam ni. Kalau kita layan lagi, jahanam kita. Saya hanyalah peminat yang tidak dikenali. Kalau kita duk hantar lagi kat dia, kita kata iyalah peminat, tapi siapa, karut lah. Dia tak ada kerja. Tapi nak habangnya, ada orang ni dia jadi secret admirer. Dia duk admire satu orang ni secara sulit, dan dia pun tak mau nak expose, tak mau nak bagi tahu siapa dia. Ni di antara contoh sahabat yang admire Nabi, yang idolize Nabi, yang tak tahu nak buat macam mana ni, nak tunjuk sayang dia kepada Nabi ni. Tengok-tengok Nabi pergi jolok dia dengan tungkat, dia kata cantik, inilah satu peluang aku. Dia terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak balas balik. Nabi kata tak apa, silakan. Dia kata no, tadi jolok kena perut saya tak pakai baju, tolong angkat. Nabi angkat, dia terkam picum perut Nabi. Ini bukan sunnah. Bukan sunnah. Itu hadis ni ada, jadi kena baca, kena bagi tahu. Pasal takut saya lagi siapa-siapa minta nak cium perut tok guru mana ke jahanam. Yang ni bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian potongan-potongan hadis yang menceritakan tentang bagaimana kita nak tunjuk, kita nak ekspres sayang, hormat kita kepada orang-orang yang tertentu. Dalam lingkungan keluarga misalnya, sayang pipi dan sayang dahi dan sayang kepala, itu menjadi amalan di kalangan Nabi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan keluarga mereka. Kita jadikan itu sebagai amalan kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Bahrul Mazi jilid 4, muka surat 49. Muka surat 49. Bab fi salatil kusuf. Satu tajuk yang agak rare, yang agak jarang, tetapi berlaku. Tahun ni pun ada kot dijangkakan akan berlaku kusuf ataupun gerhana ni. So bila berlaku gerhana, Islam ada ibadat dia. Ketahuilah saudaraku, ini bab yang datang pada menyatakan sembahyang gerhana. Bahawasanya sembahyang gerhana itu telah datang syarak pada membicarakannya, dan telah datang beberapa hadis. Setengah daripadanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ani bin Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi kusuf. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya telah sembahyang ia pada gerhana matahari. Maka kemudian daripada takbiratul ihram memperbuat Nabi begini. Dia kata, ini nak cerita kata Nabi buat yang kata sembahyang gerhana ini. Nabi buat pada zaman dia. Gerhana, di antara gerhana yang berlaku zaman Nabi ni bila berbetulan dengan hari wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Kan Ibrahim anak Nabi, tapi dia bukan anak dengan Khadijah. Ibrahim ni anak Nabi hasil dengan satu perempuan jariah. Ibrahim bukan anak Khadijah, dia anak dengan satu perempuan hamba. Nabi ada seorang anak dengan dia ni. Ibrahim ni daripada beranak tak sihat. Daripada beranak tak sihat, Nabi bagi satu orang yang bernama Ummu Saif belah dia. Belah dia, bagi susu ke dia, apa semua Nabi bagi. Ummu Saif. Ummu Saif ni laki dia Abu Saif, kerja pandai besi. Kerja duk buat besi, duk buat parang, buat pisau macam tu. Dia pandai besi. Nabi tengah duduk di masjid, orang mai bagi tahu. Kata Ibrahim tenang. Nabi pergi.
Bila Nabi pi, Nabi pegang, Nabi dukung, Nabi sayang anak ni Ibrahim ni, dan Ibrahim mati di pangkuan Nabi. Ni Ibrahim ni. Ibrahim ini berbetulan hari mati dia, hari wafat dia gerhana. Sehingga sebahagian orang pi kata gerhana ni kerana matinya anak Nabi. Dia jadi macam tu. Maka Nabi SAW perbetulkan benda ini. Nabi kata gerhana tidak berlaku kerana mati sesiapa, tetapi gerhana berlaku kerana tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Planet alam cakrawala ni satu alam yang cukup hebat. Dalam kehebatan dia ni, Tuhan dah buat dah, dia ada timing masa dia, Tuhan dah buat dah, dia main satu time, dia akan duduk satu garisan yang boleh membawa kepada sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tengok position masing-masing ni di mana. Benda tu berlaku nak bagi tahu dekat kita bahawa itu tanda kebesaran Allah. Allah yang mengaturkan perjalanan planet-planet ni semua. Allah boleh atur dia bagi berjalan pada rel dia, dan Allah juga boleh bagi dia derail. Dia nak buat yang tu. Bila Allah nak bagi ni semua ni jadi derail dan jadi tergelincir keluar daripada rel dia, bila kiamat. Bila sampai hari kiamat, Allah akan lepas alam cakrawala ni berjalan ikut suka dia. Jadilah filem orang putih 2012 dia jadi. Ini benda dia. So bila berlaku sahaja fenomena gerhana ini, orang Islam disuruh semayang dan diakhiri semayang itu dengan satu khutbah yang konten isi kandungan khutbah itu ialah bagi tahu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi tahu kata kalau Allah boleh bagi planet ini jalan pada garisan dia, Allah juga boleh menggelincirkan dia. Hari ini Allah tak bagi dia gelincir, kita kena bersyukur kepada Allah kerana kita ada lagi hari untuk mengambil nafas di atas muka bumi ini. Itu konten kepada khutbah sembahyang kusuf ataupun sembahyang gerhana. Ni dia nak beritahu. Dia kata maka Nabi SAW sembahyang itu cara dia faqara'a summa raka'a summa qara'a summa raka'a summa qara'a summa raka'a thalatha marrat. Itu hadis dia. Yang kata sembahyang gerhana itu apa dia? Maka membaca Nabi SAW Fatihah, lepas itu baca surah, kemudian rokok, kemudian bangkit daripada rokok, membaca lagi Fatihah, kemudian membaca lagi surah, kemudian rokok lagi, kemudian bangkit daripada rokok, membaca lagi Fatihah, membaca lagi surah, kemudian rokok lagi, kemudian bangkit daripada rokok. Macam tu yang kata sembahyang gerhana. Sekali lagi kita akan buat satu conclusion bagi nampak terang. Lah kita baca hadis dulu. Kemudian rokok dia pada kali yang ketiga, kemudian bangun berdiri. Summa sajada sajdataini wal ukhra mislaha. Kemudian daripada dah 3 kali rokok diikuti dengan 2 kali sujud, dan kemudian bangkit pada rakaat yang berikutnya buat serupa yang rakaat pertama tadi. Itu yang dikatakan sembahyang sunat gerhana, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah dan Abdullah bin Amru dan An-Nu'man bin Bashir dan Al-Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain lagi. Banyak sahabat meriwayatkan hadis ini. Baik, tuan-tuan buka muka sebelah. Dia kata, katanya lagi, bermula hadis Ibnu Abbas itu hadis yang hasan lagi sahih, dan dikeluarkan dia di dalam Muslim, di dalam sahihnya. Dia tuan-tuan, satu benda yang kita sentiasa nak kena backup dalam kepala kita ni apa dia? Ibadat khusus ni tak boleh reka. Yang tu kena backup siap-siap. Ibadat khusus apa dia? Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, ni semua ibadat khusus. Kita nak buat benda-benda ni jangan memandai. Kita nak buat benda ni tidak ada ruang untuk menunjukkan kreativiti. Tak boleh. Kita kena strictly ikut macam mana yang Nabi bagi tahu.
Kalau Nabi kata sembahyang gerhana tu macam yang dia sebut tadi, pi takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rokok Allahu Akbar, bangkit daripada rokok Allahu Akbar, Allahu Akbar juga, bangkit untuk rokok yang pertama tu Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, baca lagi sekali Fatihah, baca lagi sekali surah. Lepas tu Allahu Akbar, rokok kali yang kedua, bangkit daripada rokok tu Allahu Akbar juga, bukan sami Allahu liman hamidah, baca lagi Fatihah, baca lagi surah, lepas tu rokok lagi Allahu Akbar, rokok kali yang ketiga, bangkit daripada rokok yang ketiga itu sami Allahu liman hamidah. Siapa bagi tahu ni cara ni? Even sebutan bangkit rokok, 2 kali rokok yang pertama itu sebut dia Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu dalam hadis dia. Maka macam mana Nabi bagi tahu, macam tu kita kena buat. Kita tak boleh pindah, tidak boleh ubah, apatah lagi nak kata hak Nabi kata tak apa sedap, kita buat lebih sedap, tidak boleh. Ini disiplin. Sama macam kita pergi Mekah. Bila kita ada di Mekah sana, bila orang semayang jemaat di Mekah, di mana mereka letak mimbar imam nak berkhutbah ni? Mereka letak tang mana? Kan kita duduk pergi Mekah semayang, pergi buat haji, pergi buat umrah, dapat hari jemaat untuk sembahyang di Masjidil Haram, mimbar tu dia letak tang mana? Dia letak di Multazam. Dia sembahyang waktu, dia boleh ubah-ubah. Zuhur dia duduk balik ni, Asar dia pergi duduk tepi balik nu sikit, kadang dia pergi duduk nu bawah bumbung tempat imam duduk sembahyang selalu. Tapi untuk letak mimbar khutbah dia letak di Multazam. Multazam ni apa dia tuan-tuan? Di antara bucu Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, in between sikit tu, di situ dia panggil Multazam. Kawan saya sampai ke Sudah duk sebut Multajam. Orang Pulau Pinang dia ingat Bukit Mentajam, dia kata Multajam. Saya kata memanglah bucu tu tajam, tapi bukan Multajam, Multazam kata dia. Oh sorry, esok jumpa tajam balik ya. Dia akan letak mimbar itu di Multazam. Pasal apa? Bukan saja-saja, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Ibni Abbas, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabah, dia kata wa zahruhu ilal multazam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan belakangnya ialah multazam. Dengan kerana ada hadis ini, maka sampai hari ini bila khutbah di situ dia letak mimbar dia. Boleh tak boleh pergi ubah buatan lain? Dari segi fiqahnya tidak salah, tetapi dari segi sunnahnya letak di situ, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata ibadat ni dia kena macam tu. Dia mai pula satu hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhum qala tuftu ma'a Abdullah ibn Amr falamma faraghna min as-sab' raka'na fi duburil Ka'bah فقلت ألا نتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال ابن عمر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini saja tips kita ambil, next time kita pergi sana buat benda-benda macam ni. Dia kata apa? Dia kata aku Shu'aib bin Abdullah ni, dia kata aku tawaf bersama dengan Abdullah bin Amru. Dia kata aku tawaf sama dengan dia. Apabila selesai 7 kali tawaf, raka'na fi duburil Ka'bah, kami pergi sembahyang sunat tawaf di sebelah belakang sana, belakang makam Ibrahim. Itu macam mana Nabi buat, macam tu sahabat buat. Kalau sembahyang bukan di belakang makam Ibrahim, di lain boleh tak boleh? Boleh, tidak salah, tetapi yang afdalnya ialah di belakang makam Ibrahim.
Faqultu, kemudian dia kata, ala nata'awwazu billahi minan nar. Boleh tak boleh kalau kita nak berdoa lepas habis tawaf ni, kita nak minta doa kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada neraka? Abdullah bin Umar kata boleh, tak ada masalah. Dia pun terus doa. Dia kata a'udzu billahi minan nar. Ya Allah, minta aku berlindung daripada api neraka. Kemudian tu dia kata fa alsaqa sadrahu wa yadayhi wa khaddahu ilaihi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab, sahabat yang banyak riwayat hadis daripada Nabi ni, lepas dia berdoa, lepas tawaf, sembahyang sunat, tawaf di belakang makam Ibrahim, lepas tu mai dekat multazam ni berdoa. Lepas berdoa, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dia pi dekat multazam, di antara bucu Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, dia pi situ. Dia buat apa? Fa alsaqa sadrah, dia pi tempek dada dia di dinding Kaabah. Dia pi tempek dada dia di dinding Kaabah. Wa yadaihi, tangan dia dia pekuk di dinding Kaabah. Wa khaddahu ilaihi, pipi dia boh balik kanan, boh balik kiri di dinding Kaabah. Itu dibuat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita ni pergi duduk bergantung di kelambu tu sampai kena bedai dengan polis ada jaga tu kan. Lepas pada dia buat macam tu, qala bin Umar, dia kata apa? Hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Macam ni, macam aku buat ni, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Dia kata kita pi 2-3 kali dah tak dengar lagi hadis ni, maka tak buat lah kan. Sekali lagi ada rezeki pi, try buat. Yang ni dia panggil value added, tambahan nilai kepada ibadat yang kita pi buat. Bila kita tahu benda-benda ni semua, bila kita pi, kita boleh buat balik, tuan-tuan, dia ada satu satisfaction, dia ada satu kepuasan dalam ibadat yang kita buat ni. Dia puas rasa, dia rasa aku buat apa yang aku tahu. Yang itulah satu kemuncak kepada ibadat yang kita buat. Benda-benda ni semua apa tuan-tuan? Semua benda-benda ni mai daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah dengan persoalan yang kita baca ni, apa dia? Sembahyang gerhana kena ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ dia kata gerhana itu daripada apakah kejadiannya, yang tu kita duk tahu dah, kita duk baca dalam apa nama maklumat yang ada banyak hari ni. Tuan-tuan boleh masuk dalam Haji Google kita, boleh type di sana bagaimana gerhana matahari. Dia keluar mai cerita dengan gambar rajah, tunjuk kedudukan bulan apa bin semua, tengok kita faham macam mana berlaku gerhana itu. Tak payah baca kitab ni. Nah, tuan-tuan tengok bawah lagi, gerhana itu satu alamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari gerhana itu bertujuan untuk menakuti hamba-Nya. Itu tujuan. Tuhan lama-lama sekali dia tunjuk dekat kita fenomena alam. Tujuan dia apa? Dia nak remind kita, dia nak threaten kita, dia nak bagi kita ni ada takut dekat dia. Tuan-tuan, sekali dia bagi jadi tsunami. Berapa bulan orang bercakap pasal tsunami. Benda tu dah jadi 60 tahun dulu sebelum kejadian tsunami hak last itu ni, 60 tahun dulu jadi. Selepas 60 tahun dia buat mai lagi sekali. Berbulan-bulan orang duk bercakap pasal tsunami. Satu sahabat saya orang kaya duduk dekat kondo dekat Batu Feringgi, rumah kira sea view, beli rumah pun million-million. Dia melihat fenomena ini, telefon mai kat kita, kalang kabut. Bini dia kata, abang mai tengok ni apa, lari pergi dekat balkoni rumah, tengok apa, satu benda yang tak pernah dia tengok. Air laut tu jadi macam menyawa, dia tarik air laut tu penuh sampai tengah tu, nampak tanah, dia tarik pi macam dia nyawa, macam dia tarik nafas. Sat lagi dia mai balik, sat lagi kereta depa di bawah kondominium kena air laut. 60 tahun dia tunjuk balik sekali.
Dia kata bila tengok benda tu, ayat Allah duk pi. Dia kata, bini dia kata, abang ambil video cam, ambil gambar. Dia pun terapa pi, video cam tak ada bateri. Duk telefon kita, isu sudah. Dia kata, sayang betul tak ada bateri. Baru nak ambil wire, baru nak cas, ayat mai dah lah. Kalau boleh ambil gambar tu dia duk tarik nafas tu, dia nak sembok mai ayat tu, yang dia ketinggian dia sampai berapa meter ni. Allahu akbar tuan-tuan. Yang ni lah yang dia kata apa dia? Satu alamat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari gerhana juga tujuan dia nak menakuti hamba dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang tak takut ke Tuhan ni ramai lah ni. Tak takut. Nak bercakap apa dekat dia? Nak bercakap pasal dosa, pasal pahala, pasal syurga, pasal neraka, pasal langgar perintah Allah dalam Quran, pasal nak cakap apa? Aku tak takut, dia kata. Ui, ramai duk dalam ni, ramai. Tak heran dengan apa juga ancaman yang mai dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka once a while Tuhan yang dia buat mai benda-benda macam ni, kecut perut Zat, dandan hak dah tak semayang 2 tahun dah, dia ambil ayat semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana segala perkara di dalam dunia ini bersumberkan matahari. Sekiranya tidak ada matahari, nescaya kelam alam ini. Matahari ini dia macam ayam, dia sumber kehidupan. Boleh kita bayangkan kita hidup sebulan tanpa cahaya matahari. Oh, kacau tuan-tuan. Proses fotosintesis, pokok-pokok hijau tak jalan. Terus cerita pasal baju tak kering. Pasal apa? Pasal dryer boleh belilah ni bagi kering. Terus cerita pasal tu. Orang cakap pandai tiada banyak. Tak, cakap pasal lain. Tak berlaku ni. Proses-proses fotosintesis, pokok-pokok apa semua ni, dia tak jalan proses tu semua. Itu semua sunnatullah. Itu peraturan yang telah diset oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dia buat benda ni bagi jadi, failure, habis. Seperti mana boleh tak kita bayangkan kehidupan kita tanpa ayam? Oh, lagi takut. Tak ada ayam, sehari tak ada ayam, rambut jadi tanduk, dia kemasai, dia jadi tanduk, dia jadi bertocang satu macam. Pasal apa? Tak mandi, muka kemasai. Oh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan bagi apa? Bagi matahari, bagi ayam saja. Terus bercakap lain. Terus bercakap dia bagi udara yang ada ni polluted. Terus bercakap lagi dia cemarkan udara yang ada ni. Terus bercakap lagi itu dah masuk chapter 3. Teruk punya chapter. Chapter 1 dia stop ayat aja. Hang kaya macam mana pun duk tunggu dengan baldi, dengan timba depan rumah, duk tunggu tanker mai hantar ayam, habis. Allah Subhanahu wa taala dia nak bagi kita melutut di depan dia ni. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata tanpa matahari kelam alam ini. Maka tidak dapat memperbuat apa satu dan sebagainya. Tak ada matahari ni mati akai tuan-tuan. Nak pi pejabat pun jadi payah, anak nak bangkit pi sekolah pun dia jadi tak ketahuan lebih pukul apa pun tak tahu, dah gelap sedia. Maka jadilah gerhana itu alamat yang menunjukkan boleh Allah Ta'ala tunggang terbalikkan ataupun Tuhan hapuskan sama sekali cahaya matahari itu, dengan sebab banyak hamba Allah buat dosa di dalam dunia ini. Dia nak abang yang tu. Dia nak abang kata, kalau aku boleh pause sat cahaya matahari bagi tak mai, kalau sat aku boleh buat, lama apa aku boleh buat. Kalau aku bagi gerhana bulan saja tak apa lagi, aku bagi gerhana matahari, gerhana 6 bulan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka manakala kita tahu yang demikian itu, apabila berlaku gerhana, maka hendaklah kita semua menunjukkan diri cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tahu macam tu, cerita dia ni habislah, kita dengan Tuhan ni habis. Ya Allah, katalah apapun, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami akan taat. Yang tu besar sangat. Kita kata lagu ni lah, kita kata kita duk kerja hari-hari,
syarikat kita, tempat kerja kita tak bagi gaji 6 bulan. Agak-agak jadi ke mana? Tu Zah kata tak bagi angin, tak bagi air, tak bagi dia tu besar sangat. Bagi kecil punya contoh ya. Kecil punya contoh, kita duk kerja ni. Gaji haduk dapat ni kira cun-cun aja. Cun-cun maksudnya apa? Dia lagu nak main 28, 29, lagu duk tak ada duit dah. Dia jadi lagu tu. Tiap-tiap bulan dapat banyak mana pun, dia duk main 28, 29, dia duk main lagu tak ada duit. Tuan-tuan, 6 bulan tak ada gaji. Macam mana? Itu baru gaji, belum bercakap soal air tak ada, belum bercakap soal udara Tuhan stop. Tu saya cakap yang tu besar sangat. Ni hak kecil ni, benda ni. Ataupun kita buat contoh lagi ringan. Kita duk biasa dapat gaji 6,000 sebulan, tiba-tiba dia tinggal 1,000 sebulan. Jadi lagu mana? Tu saya kata tak bagi langsung, bagi tapi bagi 1,000. Sebelum ni duk hidup cara 6,000, duk hidup cara 6,000 tetap tinggal 1,000. Nak buat lagu mana? Rumah nak bayar, kereta nak bayar, nak makan, nak minum, nak... Oi, kacau tuan-tuan. Itu baru 6,000 potong 5,000, bagi juga lagi 1,000. Kalau dia potong terus, kalau dia potong apa hak Tuhan duk bagi ni, Tuhan potong. Dia potong ayam, dia potong matahari. Jahanam kita ni. Maka lagi Tuhan duk bagi kat kita ni, kita kena taat dekat dia. Setidak-tidaknya sebagai tanda terima kasih dekat dia. Terima kasih banyak ya Allah bagi aku sihat macam ni. Terima kasih banyak ya Allah bagi rumah tangga aku bahagia macam ni. Terima kasih banyak ya Allah bagi anak-anak dengar cakap macam ni. Terima kasih banyak ya Allah. Yang tu kena duk wirid dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata iaitu tidak lebih baik daripada sembahyang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda terima kasih kita yang paling baik ialah sembahyang. Thank you very much ya Allah atas apa yang kau bagi selama ni. Terima kasih banyak bagi aku boleh bangkit pagi, boleh duk tarik nafas elok. Terima kasih banyak ya Allah. Itu sebab Nabi ajak apa? Bangkit pagi baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah ya Tuhan, aku syukur padamu ya Allah yang memberi aku hidup selepas tadi aku mati. 6 jam tadi kita tidur tu kita mati. Terima kasih pagi ini pukul 5 bagi mata kita buka. Terima kasih banyak ya Allah. Diajak kita macam tu, jadi abdan syakura, jadi hamba yang terima kasih kepada Allah. Baik, kemudian di bawah tu dia kata sembahyang gerhana matahari dan juga khilaf ulama padanya. Yang tu semua dia cerita panjang, tuan-tuan buka sebelah tengok hadis dia. Tengok hadis dia, kita baca hadis dia, sekali kita buat kesimpulan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat khusifati syamsu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fa atala al-qira'ah thumma raka'a fa atala ar-ruku' thumma rafa'a ra'sahu fa atala al-qira'ah wa hiya duna al-ula thumma raka'a فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. Itu hadis dia. Jom kita tengok makna dia. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia telah digerhanakan matahari pada zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi berlaku gerhana. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang ramai, yakni dengan sahabatnya. Nabi menjadi imam dan orang-orang menjadi makmum. Maka memanjang Nabi akan bacaan kemudian daripada takbiratul ihram, dan ialah suratul Baqarah. Punggah kita. Nabi semayang yang kata gerhana bila jadi ini, Nabi SAW sembahyang, takbir Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, lepas itu Al-Baqarah. Memang kita tak sembahyang dah lah dengan dia, confirm tak sembahyang dengan dia. Al-Baqarah mana boleh, tak boleh tahan. Kemudian dia kata rokok Nabi, maka memanjang Nabi akan rokoknya hampir-hampir
selama membaca surah Al-Baqarah itu. Rokok pun sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Mula-mula serban dulu terongkai jatuh, lepas tu ketayap pula, dia jatuh bergolek pergi pula, lepas tu kita jatuh sekali. Satu sahabat saya di Kuala Lumpur beli rumah baru. Masuk rumah telefon tanya, dia kata, "Ustaz, apa yang paling baik kita buat untuk masuk rumah baru?" Saya kata, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh baca surah Al-Baqarah. Kita orang Melayu ni apa dia? Yasin. Nah, kita ni kira Syekh Yasin. Kita ni masuk rumah baru, Yasin, nak pergi Mekah, Yasin, nak perisa, Yasin, kira kita ni Syekh Yasin. Hadis Nabi kata apa? Nabi kata siapa masuk rumah baru baca Al-Baqarah di dalam rumah dia. Baca sendiri tak apa, tak habis sekali baca pun tak apa, tapi Al-Baqarah itu mesti dibaca di dalam rumah dia. Baik, apa dia punya faedah dia? Nabi kata apa? Rumah itu tidak diganggu oleh syaitan. Itu dia. Jadi kita di rumah kita ni, cantiknya apa dia? Lepas subuh baca Quran. Mungkin kita boleh baca 2 muka setengah sehari. Berapa hari habis ya? Surah Al-Baqarah. Bukan sahaja kebaikan dia ada, bahkan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu ni baca Yasin. Yasin tak salah, bacalah, tak salah. Tapi tuan rumah tak baca. Dia panggil orang masjid main baca. Sayang betul ya. Dia panggil orang, lepas tu dia duk kalut dengan catering di luar no, dia duk kalut dengan pi dapur, tanya ni pinggan mangkuk cukup mana orang tak lagi, dia kalut main depan tak lagi. Dia tak baca. Sama lah kalau ada kematian, dia panggil orang main tahlil di rumah dia tak ada apa, dia duk kalut tu lah. Orang semua subkon ni yang masalah ni, kadang-kadang duk tak boleh siap bangunan ni pasal subkon. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mailah kita pakat-pakat patah balik tengok Nabi habaq macam mana, kita buat macam yang Nabi suruh. Betapa cantiknya kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Nabi sembahyang rakaat pertama Fatihah surah Al-Baqarah. Lepas itu rokok Nabi yang pertama tu sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Dia kata kemudian mengangkat ia akan kepalanya, bangkit berdiri, maka memanjang dia akan bacaannya pula, iaitu surah Ali Imran. Bangkit daripada rokok pertama tu Allahu Akbar, Fatihah. Lepas Fatihah dia main Ali Imran pula. Itu dia kata, dan tiada kurang panjangnya daripada bacaan yang pertama tadi, lebih kurang pendek sikit daripada Al-Baqarah tadi. Kemudian rokok Nabi kali yang keduanya, kemudian bangkit pula dia dan memanjangkan pula rokoknya. Rokok tadi pun dipanjangkan sama panjang dengan surah Ali Imran tadi. Kemudian mengangkat ia akan kepalanya, bangun berdiri. Dia kata dah 3 kali sujud ia. Kemudian memperbuat Nabi SAW akan yang demikian itu, yakni yang seumpama rakaat yang pertama itu pada rakaat yang keduanya. Itu dia, rakaat kedua pun duk main lagu tu lagi. Pasal apa? Pasal dia yang kata sembahyang gerhana ni, dia kalau boleh selagi duk gerhana, selagi itu kita duk dalam sembahyang. Jadi tempoh masa gerhana ni ada panjang ada pendek. Zaman Nabi dulu tak tahu bila, kita dia bagi tahu dah, planetarium dah bagi tahu dah. Dia kata tempoh masa gerhana bermula pukul berapa, berakhir pukul berapa. So orang hari ni dengan kelebihan ilmu yang Allah bagi, dah boleh tahu dah jangka masa dia berapa, dan boleh dah kita boleh estimate masa untuk semayang berapa lama, untuk khutbah berapa lama. Itu kelebihan ilmu yang Allah bagi kepada umat Muhammad di akhir zaman ini. Begitu. Baik. Kemudian dia kata sembahyang gerhana dan kaifiat dia mengikut Imam Asy-Syafi'i. Saya terus ringkaskan saja, tak mau baca panjang-panjang ni. Kaifiat dia macam mana? Salat gerhana itu 2 rakaat. Rakaat pertama start dengan takbiratul ihram. Niat kata sembahyang sunat gerhana apa? Gerhana matahari atau gerhana bulan, makmum kerana Allah Ta'ala. Niat. Kemudian doa iftitah. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca surah. Kita tak baca Al-Baqarah pun tak apa. Bacalah apa-apa surah.
Kemudian rokok, Allahu Akbar rokok, baca bacaan dalam rokok sama macam kita duk baca subhana rabbiyal azim. Kemudian bangkit daripada rokok, Allahu Akbar juga, Allahu Akbar juga. Kemudian Fatihah lagi sekali, kemudian another surah, baca surah lagi satu. Kemudian rokok, Allahu Akbar rokok, bangkit daripada rokok, sami'allahu liman hamidah. Ini bagi kaifiat rokok 2 kali. Hadis mai berbagai-bagai, ada kata rokok 2 kali, ada ketika Nabi buat rokok 3 kali, ada waktu Nabi buat rokok 4 kali, ada waktu Nabi buat rokok 5 kali. Semua ada sandaran hadis daripada Nabi SAW. So contoh yang kita ambil ni apa dia? Rokok 2 kali saja. Biasalah kita selalu ambil yang tak menyusahkan, kan? Pasal apa? Pasal kita duduk semayang pun semalam kita beritahu di Masjid Padang Temusu, hang habang lah baca Fatihah, baca surah apa pun, habang lah aku baca Fatihah saja. Kan? Betul tak kita lagu tu? Kalau kita semayang di rumah, semayang asang apa semua kan, dia macam satu komputer set. Allahu Akbar, okey, iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu baca Fatihah sampai waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana. Dia main automatik, wal asri ni jarang-jarang dia nak main wadduha wal laili idza saja, ni sangat jarang. Yang automatik ni dia macam satu setting sudah dibuat, kan? Waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana, dia macam tu. Rakaat kedua apa dia tuan-tuan? Cuba sebut Ustaz. Qul huwallahu ahad. Yang tu memang dah sign tetap dan berpencen. Aku memang qul huwallahu rakaat kedua. Jadi hantu sahabang Al-Baqarah, hantu sahabang Ali Imran, hantu sahabang semua tak mau. Wal asri qul huwallahu, itulah yang cantik untuk saya. Kan? Boleh tak boleh dalam gerhana ni kita buat macam tu? Boleh tak boleh? Boleh, tidak salah. Kalau tak mau semayang terus sunat gerhana, boleh tak boleh? Juga boleh, tidak salah. Tapi rugilah kita, pasal kita melepaskan peluang tu begitu sahaja. Kita tak tahu kita nak mati bila. Tahkah kita nak mati gerhana lagi sekali nak mai, kita tak ada dah. Bagilah dan sekali seumur hidup biasa buat sunat gerhana, kerana ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian dah lepas macam tu, sami'allahu liman hamidah, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Bangkit Allahu Akbar rakaat kedua macam tadi juga. Fatihah, surah, Allahu Akbar rokok. Bangkit daripada rokok yang mula, Allahu Akbar juga. Fatihah, surah, Allahu Akbar rokok yang kedua. Bangkit pada rokok yang kedua, sami'allahu liman hamidah, lepas itu sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Bangkit tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tamam. Habis, selesai sembahyang kita. Itu yang dikatakan sunat gerhana. Baik, itu kaifiat dia. Saya terus langkah, kita tak baca satu-satu sebab dia cerita dia meleret-leret di situ. Tonton buka muka sebelah. Buka muka sebelah. Tajuk baru, bab kaifal qiraah fil kusuf. Bagaimana bacaan ketika sembahyang sunat gerhana. Maksud bagaimana bacaan ini ialah nak baca derah kan nak baca pelan. Itu maksud dia. Bukan bagaimana bacaan tu maksud nak baca surah apa. Tapi maksud kaifal qiraah fil kusuf, bagaimana cara kita nak baca derah atau pelan. Kita sembahyang subuh, kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isya, kita baca derah. Kita sembahyang zuhur, kita sembahyang asar, kita baca pelan. Sembahyang gerhana nak baca pelan ke baca derah? Yang tu kita nak kena tahu. Saya duduk di Kolej Islam dulu, duduk aktif dalam scout, di camping di Temple Park. Satu sahabat kita ni sembahyang zuhur di Temple Park ni, di tempat camping ni, tolak dia jadi imam. Dia pergi baca derah macam zuhur ni, jadi imam baca derah. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan belakang kata teruk suruh dia ni sampai tak tahu lohong baca pelan. Padahal Kolej Islam, mana boleh tak tahu.
tinggal 1, 2, 3 dah sekolah menengah agama dah, masuk form 4 Kolej Islam takkan tak tahu lagi kan. Duduk derah tu, kawan belakang ni kata subhanallah, dia duduk derah betul lah. Sampai bagi salam, salam apa tak apa, semua yang zuhur baca derah apa, aku baca derah ya, dia kata. Yang tu yang budak-budak lah duk kata raplah jingga. Dia jadi tak tahu macam mana. Pasal apa agak-agak tuan? Tak biasa. Tiba-tiba orang tolak jadi lagu tu. Biasa jadi khatib baca khutbah hari Jumaat, habis khutbah pertama, sebelum khutbah kedua dia kena apa? Kena duduk. Itu lupa duduk. Pasal apa? Dia tak pernah baca khutbah. Dia bagi tungkat tu pun dia rasa macam 1 tan berat tungkat tu. Dia tak pernah baca khutbah, pegang macam nak jatuh tungkat tu. Habis khutbah pertama tak duduk, duduk berdiri cegat lagu tu. Orang pekat dia tengok, awak dia tak duduk awak dia tak duduk belakang duduk buat lagu tu, terus duduk. Dia apa duduk tengok awak dia buat lagu ni ke? Dia panik, bukan dia tak hati, dia panik. Sama macam kita duduk dalam kalangan kita ni tak pernah jadi imam, betul orang tolak kita naik jadi imam. Tak apalah, jadi imam tu boleh. Lepas jadi imam apa semua, wirid apa semua, mai tang doa tu. Dia bukan tak ingat doa, tapi bila jadi imam tak ingat. Allahumma tu masalah tu. Pasal apa? Bukan dia tak hafal, bukan gemuruh, dia main panik. Bila main panik dia jadi macam-macam. Jadi maafkanlah hak mana sikit-sikit sebanyak aduk jadi itu, anggap kata darah gemuruh dia main. Begitu. Kan? Sama juga dengan hari raya. Dia tak pernah takbir raya. Tahu mikrofon tu duk main kat dia. Dia kata tak apa. Baca tak apa buat eloklah tu dia kata. Dah ya. Tak apa bagi juga Allahu akbar tak apa. Dia main tahu mana? Main tang sedekah wang dah nenek di pasal lah. Sedekah wang. Dia kata apa? Aku kata dah aku tak boleh, dia kata. Kan? Dia ni semua dia duduk di bawah satu tajuk. Tajuk dia apa? Gemuruh. Dia jadi gemuruh. Baik. Ni dia nak kata sembahyang gerhana ni nak baca derah ke nak baca pelan. Ketahuilah saudaraku, bacaan di dalam sembahyang gerhana itu telah datang hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, 2 hadisnya. Yang pertama an Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusuf la nasma'u lahu sautan. Ini satu hadis. Diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kata dia telah sembahyang dengan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah di dalam sembahyang gerhana. Tidaklah kami dengar suara bacaan Nabi. Ini satu riwayat. Nabi jadi imam sembahyang gerhana, Nabi baca pelan, makmum tak dengar. Itu satu. Sama macam Kihat tadi ni, bila jadi imam ni dia duduk main gelabah, dia lupa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tonik bunyi tang hujung. Lu betul ya, dia duk main tang hujung sikit-sikit tu ya bunyi. Kawah makmum belakang pun sambil pejam mata, bunyi derah ya, amin. Bunyi derah ya, amin. Padahal apa dia baca pun tak tahu. Jadi dia taktik ni ada banyak tuan-tuan, taktik ni. Kan? Baik. Lepas itu dia kata apa? Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salat al-kusuf wa jahara bil qiraati fiha. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang gerhana, Nabi menyaringkan bacaannya. 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi jadi imam sembahyang gerhana tapi pelan. Satu riwayat kata Nabi jadi imam sembahyang gerhana tapi Nabi baca pelan. Tak betul-betul derah ke pelan? Itu persoalan nanti mai. Betul-betulnya bila jadi imam sembahyang sunat gerhana ni nak baca derah kan nak baca pelan. Di bawah tu cerita perbincangan ulama panjang. Kita ambil satu kesimpulan saja. Jumhur ulama kata apa? Jumhur ulama dan juga Imam An-Nawawi, dia kata apa? Kalau sekiranya gerhana itu gerhana bulan, maksudnya bila? Malam, maka bacaannya nyaring, diderahkan. Sekiranya gerhana itu gerhana matahari, maksudnya bila?
siang, maka sembahyang itu dibaca pelan. Itu yang disepakati oleh majoriti ulama. Semuka tu nak cerita yang tu aja. Tonton buka muka sebelah. Okey, buka muka sebelah. Masalah dia kata, memendekkan bacaan dan rukuk di dalam sembahyang gerhana apa hukumnya? Nabi baca apa tadi lepas Fatihah? Al-Baqarah. Rukuk yang kedua bangkit Ali Imran. Itu yang Nabi baca. Baik, now dia kata kita nak baca bacaan pendek. Macam mana cerita? Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan telah sepakat ulama atas sunat memanjangkan bacaan dan memanjangkan rukuk pada kedua rakaat sembahyang gerhana, sebagaimana datang ia pada beberapa hadis. Sunat panjang, dia kata pasal hadis duk mai cerita Nabi baca panjang. Dan jikalau sekiranya merengkaskan seseorang di atas Fatihah saja pada tiap-tiap qiyamnya, ni kita ni sampai tak baca surah apa langsung, pakai Fatihah aja ya, sembahyang sunat gerhana, Allahu Akbar, iftitah, lepas iftitah Fatihah, lepas Fatihah Allahu Akbar, rukuk tu rukuk bangkit, Allahu Akbar, Fatihah lagi sekali, Allahu Akbar, rukuk lagi sekali, Sami'allahu liman hamidah, lepas itu sujud 2 kali, bangkit rakaat kedua pun lagu tu juga, Fatihah, lepas itu rukuk, lepas rukuk bangkit, Fatihah, lepas itu rukuk lagi, lepas itu bangkit, lepas itu sujud 2 kali sujud dan duduk tahiyat akhir. Boleh tak boleh? Imam Nawawi kata apa? Boleh, tidak jadi salah. Boleh daripada tak buat langsung. Macam kita lah tuan-tuan, kita umur kita lah ni dia nak main 50, 60 umur ni tuan-tuan. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, qabliyah subuh jangan tinggal, witir sebelum tidur jangan tinggal. Pada dengan umur kita lah ni, tahajud tak boleh nak bangkit, tak apa lagi lah, lama-lama sekali bangkit, tapi qabliyah subuh 2 rakaat ni jangan tinggal. Nabi kata apa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang ada kekayaan dalam dunia ni nak banding dengan value sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ni. Nabi kata sembahyang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih lagi value dia daripada segala jenis kekayaan yang ada atas dunia ni. Jangan tinggallah. Pasal apa? Pasal kita miskin amal. Buat benda-benda hak sikit tapi pahalanya besar. Jangan miss. Dan juga sebelum tidur, kalau kita ni jenis culah, jenis payah nak bangkit tahajud dan sebagainya, sebelum tidur tu siap-siap, paling kurang witir 1 rakaat. Paling leceh kita ni 1 rakaat witir. Paling leceh kita ni Fatihah saja baca. Tawak sampai mereka kata ni musim derayan lah ni, nak beli derayan tawak sampai tinggal sebiji 2 kupang ni apa ni. Kawan tu pergi kutip derayan pun tak boleh modal, dia rimbuk atas muka kita derayan tu saja. Dia kata apa dia minta sebiji 2 kupang kan, sampai witir 1 rakaat saja. Kita kok mana pun kita nak tidur ni, kita masuk pancung, kita gosok gigi, kita bersih badan apa semua, apa salahnya sikit lagi ambil ayat semayang, sikit lagi ambil ayat semayang, nampak Allahu Akbar 1 rakaat aja witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sejadah tu pun esok baru lipat. Punya nak suruh buat ni, jangan tak buat. Sayang tuan-tuan, sayang. Kita mati-mati esok menyesal ni, Allah Ta'ala yang tahu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umur kita ni dia dah masuk zon dah. Kita ni umur kita ni dah masuk zon dah. Zon apa? Zon SMS duk main abang kawan mati. Ni dulu duk bagi tahu kawan menikah, duk bagi tahu kawan dapat anak, duk bagi tahu kawan anak dapat masuk sekolah asrama penuh, duk bagi tahu kawan anak masuk universiti. Lah ni SMS duk main lah ni apa, tiap-tiap pukul 4 pagi SMS masuk Al-Fatihah. Dia duk main lagu tu 4 pagi, angkat-angkat Al-Fatihah. Sahabat kita nama Polan bin Polan meninggal dunia baru sebentar tadi. Wih, 4 pagi tuan-tuan baca SMS tu, ambil semayang tu, malam tu semayang lah tahajud, malam tu semayang. Tapi SMS tu dia duk main sebulan 2 bulan sekali duk main, kita pun sebulan 2 bulan sekali lah berubah. Hak kita kata tadi apa? 2 rakaat qabliyah subuh witir jangan tinggal.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia beritahu di sini, buatlah walaupun hanya membaca Fatihah sembahyang gerhana ni, buat, dia kata. Dan jikalau sekiranya merengkahkan atas Fatihah sahaja pada tiap-tiap qiyam, buat, dia kata, dan menunai dia atas tamakninah pada tiap-tiap rokok, nescaya sah sembahyangnya dan luput akan dia oleh fadilatnya. Cuma dia tak dapat fadilat sembahyang panjang macam Nabi buat, tapi dia dapat pahala buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sujud bagi sembahyang gerhana itu panjang atau pendek tu tak payah bacalah. Pasal apa? Panjang pun boleh, pendek pun boleh. Tuan-tuan pergi bawah lagi, mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan berdoa waktu bangkit daripada rukuk. Benda tu ada tak ada? A'udzubillah ni bila? Lepas baca Fatihah. Selepas baca iftitah. Semalam kita baca di masjid Padang Temusu semalam. Bila kita nak semayang, Allahu Akbar, iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Lepas tu nak mula baca Fatihah tu, disebut purposely, Nabi sebut dalam hadis dia, selepas baca iftitah hendaklah berta'awuz. Maka dengan kerana adanya hadis itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum baca Fatihah itu wajib. Dalam mazhab Hanbali wajib a'udzubillah tu. Dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat. Cuma Imam Syafi'i kata habis tak ada pun Fatihah hak mula nak baca rakaat pertama tu mula dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, lepas tu hak berikutnya tak sebut, tak apa dah, Imam Syafi'i kata. Maka ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitanir rajim ini very important. Sama macam ambil ayat semayang. Dalam mazhab Hanbali wajib bismillah walaupun sekali. Wajib. Kan kita ambil ayat semayang, basuh tangan, kumuk, istinsyak, air dalam hidung, basuh muka, apa-apa semua. Cantiknya apa dia? Pada tiap-tiap perlakuan itu bismillah. Setidak-tidaknya sekali bismillah pada mana-mana tempat. Palingnya awal sekali bismillah, lepas itu tak bismillah tak apa dah. Ataupun kalau terlupa mai tang basuh kaki baru teringat, aku tak bismillah langsung ni, bismillah masa basuh kaki pun tak apa. Dalam mazhab Hanbali sah wuduk itu. Tapi kalau langsung tak bismillah sampai habis, dalam mazhab Hanbali dia kata wuduk tak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i sah, dia kata tak ada masalah. Apa pun tuan-tuan, jangan tinggal benda ni. Because Nabi SAW benda yang macam-macam ni Nabi very particular. Nabi cukup jaga. Satu orang duduk depan Nabi, ambil benda dengan tangan kiri nak makan, Nabi tampak tangan. Nabi tampak tangan. Nabi kata kul biyaminik. Nabi kata makan dengan tangan kanan. Benda kecil-kecil ni bagi kita apa benda, Nabi ambil berat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itu tentang ta'awuz ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian dia kata sembahyang gerhana itu dalam masjid ataupun luar masjid. Kesimpulan dia nak abang di situ apa dia? Dalam masjid lebih baik. Pasal masa gerhana kita tak tahu panjang pendek. Kalau nak buat di luar, baru duk ampak sejadah, baru duk ampak tikar, cerah dah, tak ada apa, gulung balik tikar tu, masuk. Jadi cerita kartun pula kat kita ni. Jadi masjid tak ada apa, masuk just sembahyang sahaja. Begitu. Baik, kemudian sebelah tu tajuk baru dia kata bab fi salatil khauf. Kita baca satu itu, khutbah bagi sembahyang gerhana apa hukumnya. Khutbah tu mesti kena ataupun tak ada tak apa. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dan telah bersalah-salahan ulama pada khutbah bagi sembahyang gerhana. Maka kata Imam Syafi'i dan Ishaq dan Ibnu Jarir dan fuqaha al-hadis dan fuqaha ashabul hadis, disunatkan kemudian daripadanya berkhutbah. Maksudnya apa? Sunat. Jadi kalau di tempat kita duduk tidak menganjurkan sembahyang gerhana, boleh tak boleh kita buat di rumah? Boleh. Khutbah tak baca pun tak apa, itu sunat sahaja. Kalau nak baca pun tak apa, ambil serban merah buat atas kepala elok-elok, berdiri depan bini kita, ittaqullah apa-apa semua, dia lalu duduk senyum kat kita. Duduk senyum tak payah baca, kita kata habis gitu. Sah tak sembahyang tadi ni? Sembahyang sah. Pasti khutbah itu sunat sahaja. Baik. Kemudian lepas ni salatul khauf saya tak mau baca. Pasal sembahyang dalam keadaan takut ni dia cerewet. Cerita pasal ni cerewet. Saya tengok itu dalam Al-Kulliyah aku ada sekali keluar. Sembahyang apa nama khauf ni, sembahyang dalam ketakutan ni.
Ustaz tu terang orang pun tak faham. Dia kena praktikal benda ni, sebab dia saf depan rokok, belakang berdiri, sagi belakang rokok, depan berdiri, sagi kondol guna angkat senapang tembak apa semua, dia jadi cerita combat lagu tu saja. Tapi benda tu balik baca sendiri. Baik, kemudian tajuk-tajuk yang akan datang, saya saja just satu round. Kuliah kita ini last, jumpa pula insya-Allah lepas raya esok ni. Lepas ni kita akan cerita tentang sujud sajadah, which is very important, kita kena tahu. Sujud sajadah ataupun dipanggil juga sujud tilawah ataupun dipanggil juga sujud Al-Quran. Disebut tiga-tiga istilah ni dalam hadis. Okey, macam mana cara dia kita akan tengok. Kemudian dia akan main tajuk hukum orang perempuan pergi sembahyang di masjid. Hukum orang perempuan pergi sembahyang di masjid. Kemudian dia main larangan meludah dalam masjid. Dia akan buat main hadis kat kita, cerita-cerita ni. Ludah ni Nabi macam mana satu badui masuk main ludah dalam masjid. Nabi buka serban dia pilah. Dia nak cerita pasal apa hukum pergi duduk ludah dalam masjid ataupun tak jaga kebersihan masjid, kalau kita generalkan tajuk itu. Kemudian dia nak main contoh ayat-ayat sajadah. Adakah ayat sajadah kita duk baca pagi jemaat tu saja, ataupun ada lagi ayat-ayat lain yang diterima sebagai ayat sajadah? Dia akan main esok ni. Kemudian dia nak main pula cerita tentang bacaan dalam sujud sajadah. Apa yang popular kita duk baca apa dia? Sajada wajhiya lillazi, itu yang kita duk baca, itu yang popular. Dia ada bacaan-bacaan lain lagi. Dan dia akan go detail kepada apa makna tu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Apa makna tu? Apa makna yang kita duk baca pagi jemaat tu, apa makna dia? Sampai hari ni kita duk sembahyang sujud sajadah dah berapa puluh tahun, tak tahu pun makna tu. Tak tahu pun. Kan? Tu dia yang kata kita ni, yang kata kita ni. Tak usah kata yang tu seminggu sekali. Ni yang duk baca duk antara dua sujud ni. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa makna wajburni? Rabbighfirli dia faham lah. Warhamni dia faham lagi. Tak, wajburni ni makna apa? Tak tahu tu. Tak tahu. Duk buat 50 tahun dah duk sembahyang duk baca. Punya ignorance-nya kita ni. Kita ignore benda-benda ni, tak berasa nak ambil tahu. Sifat ignorance kita ni merugikan kita. Dia nak tengok apa maksud sajada wajhiya lillazi khalaqahu tu. Apa maksud dia? Okey, kemudian apa tajuk yang akan datang, cerita tentang orang yang menjadi ahli sembahyang witir dan sembahyang sunat fajar. Ahli ni maksudnya apa? Dia ni 5 tahun dah, 10 tahun dah memang dia tak tinggal benda ni. Sunat qabliyah subuh dan juga witir, dia tak pernah tinggal ni dah 10 tahun dah. Tak tahu macam mana malam tu sudah terlelap mata tak semayang witir. Baik, boleh tak boleh lepas subuh esok dia qada witir yang dia tertinggal. Oh, galat ni tak tahu nak abang. Duk mempertahankan rekod qabliyah subuh dengan witir ni dah 20 tahun dah pertahan without fail. Tak tahu malam tu tak macam mana dia penat letih apa pun tak tahu. Terlena jaga-jaga subuh dah. Dia menyesal tu lah kalau boleh patah balik. Dia semayang 10 kali pun tak apa witir. Dia tak mau dakwat merah dalam buku rekod tu. Ini orang yang ada manis iman, kemanisan iman. Dia miss satu benda sunat aja, tapi bercalak dia ni. Tuan-tuan, kalau kita duduk tahap tu tuan-tuan, sujud syukur pada Allah. Benda ni kita kena train diri kita. Nak pergi kena train, baru dia dapat. Dia akan main boleh tak boleh qada witir dan solat sunat fajar yang kita tertinggal. Kemudian apa hukuman ke atas orang ni, tajuk yang akan datang kita gazet. Hukuman ke atas orang yang jenis duk angkat kepala dulu daripada imam masa rokok dan sujud. Imam ni imam sakit pinggang, jadi dia lambat bangkit, makmum bangkit dulu. Jadi kalau dia jadi imam dan dia tahu pinggang dia yang sakit ni, suara tu bagi kendian sikit, dia kena pandai lah. Dia sakit pinggang, so nak bangkit daripada sujud, nak bangkit berdiri ni, baru nak angkat kepala, Allah, dia dah sebut dah. Orang cedah-cedah ni berdiri terpacak dah, dia baru duk merangkak nak bangkit. Ini masalah kepada makmum yang mendahului imam. Okey, apa ancaman dia? Kemudian
Tajuk yang akan datang juga cerita kita dah semayang dah. Boleh dah kita semayang lagi sekali, semayang yang sama dan menjadi imam. Okey, kita mai di surau semayang, kita mai di masjid semayang. Habis-habis naik motor balik. Balik bini tak semayang lagi. Bini tak semayang lagi. Bini kata, abang semayang lagi sekali. Sayanglah saya semayang dapat pahala seorang ya. Boleh tak boleh kita yang dah semayang dah ni balik pi jadi imam pula kepada dia di rumah. Boleh tak boleh? Itu ada tajuk dia. Menarik tak menarik tuan-tuan? Kau nak baca Allah juga? Jangan. Baik, kemudian lagi menarik ni dia main apa? Dia tajuk yang akan datang. Apa hal dengan orang semayang biji mata liang? Tajuk ni dia ada. Duk semayang ni satu macam yang mata lagu duk tengok lagu tu pula. Ada juga hadis cerita pasal ni. Semayang macam yang duk relin tengok balik kiri. Awak dia ni kain labuh tahu. Lagi lagu tengok balik kanan. Awak dia ni semayang nampak lagu duk cunggik-cunggik ke depan. Jenis ni punya semayang. Kemudian dia main lagi satu tajuk lagi kontroversi. Ni. Apa dia? Nabi semayang, Aisyah balik. Dalam keadaan pintu rumah dia kata mughlaqah, kunci. Nabi duduk semayang, Aisyah balik. Nabi pergi buka pintu rumah. Lalu satu macam bagi gear reverse, semayang juga lagi. Hadis yang akan datang. Dia akan main dan dia sekali dengan perbahasan ulama mazhab tentang hadis itu. Kemudian kita main masjid, Tok Imam duduk dalam keadaan sujud. Apa perlu kita buat? Adakah tunggu bagi dia bangkit berdiri baru kita takbir ikut, ataupun kita terjun sujud sekali dengan dia? Juga ada dalam hadis yang akan datang. Kemudian dia ada lagi tajuk ni, cerita umat Muhammad ni dikenali di mahsyar esok pada dua benda. Apa dia? Satu, min asari sujud. Kalau dia ahli semayang, tempat sujud dia bercahaya. Yang kedua apa dia? Kesan daripada wuduk. Anggota-anggota wuduk dia bercahaya. Kita akan ikuti insya-Allah satu-satu tajuk yang kita gazet tadi ni, hadis kata apa. Insya-Allah tuan-tuan, kita tahu benda ni ibadat kita lebih selesa. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.